3.2 Rintangan. Konduktor yang mematuhi hukum Ohm dikenali sebagai konduktor Ohm, manakala konduktor yang tidak mematuhi hukum Ohm dikenali sebagai konduktor bukan Ohm. Perbandingan graf V melawan I bagi konduktor Ohm dan konduktor bukan Ohm. Graf V melawan I. Bagi konduktor Ohm, graf garis lurus melalui titik asalan, manakala bagi konduktor bukan Ohm pula, graf garis lengkung melalui titik asalan. Hubungan antara V dengan I. Bagi konduktor Ohm, V berkadar secara terus dengan I, manakala konduktor bukan Ohm pula, V bertambah dengan I. Seterusnya, kadar pertambahan voltan. Bagi konduktor Ohm, kadar pertambahan voltannya ialah tetap, dan bagi konduktor bukan Ohm pula, kadar pertambahan voltannya meningkat. Akhir sekali, rintangan. Rintangan bagi konduktor Ohm ialah malar, manakala rintangan bagi konduktor bukan Ohm adalah meningkat. Menyelesaikan masalah bagi sambungan litar kombinasi bersiri dan selari. Dua atau lebih perintah disusun secara bersiri dalam satu baris. Arus mengalir melalui setiap perintah adalah sama. Arus sama dengan arus pertama sama dengan arus kedua sama dengan arus ketiga. Beza keupayaan yang merentasi sel kering adalah sama dengan jumlah beza keupayaan yang merentasi semua perintah. Seterusnya, litar selari. Jumlah arus dalam litar bersamaan dengan jumlah arus yang melalui perintah pada setiap cabang. Arus sama dengan arus pertama tambah arus kedua tambah arus ketiga. Beza keupayaan yang merentasi sel kering adalah sama dengan beza keupayaan yang merentasi setiap perintah. Rintangan berkesan bagi litar bersiri ialah R sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Rintangan berkesan bagi litar selari 1 per R sama dengan 1 per R1 tambah dengan 1 per R2 tambah dengan 1 per R3. Faktor yang mempengaruhi rintangan dawai. Pertama, panjang dawai. Pada suhu yang malar, rintangan bagi konduktor bertambah apabila panjang dawai bertambah. Yang kedua, luas krater rentas dawai. Pada suhu malar, rintangan bagi konduktor berkurang apabila luas krater rentas bertambah. Faktor yang ketiga ialah kerintangan dawai. Kerintangan dawai bergantung pada jenis bahan. Bahan penebat yang baik seperti getah mempunyai rintangan yang tinggi. Bahan konduktor yang baik seperti argentum dan kuprum mempunyai rintangan yang rendah. Kerintangan dawai ialah satu ukuran bagi keupayaan konduktor untuk menentang pengaliran arus elektrik. Unit kerintangan pula ialah ohm meter. Dan nilai kerintangan bergantung pada sifat semula jadi bahan dan suhu bahan tersebut. Seterusnya, aplikasi kerintangan dawai dalam kehidupan harian. Yang pertama, elemen pemanas. Piring pemanas yang berada di dalam periuk nasi elektrik ini bertindak sebagai elemen pemanas. Bahan konduktornya mempunyai kerintangan dan takar lebur yang tinggi serta tahan lama. Yang kedua, wayar penyambung. Wayar penyambung terdiri daripada dawai-dawai logam yang halus. Dawai kuprum yang mempunyai kerintangan yang rendah digunakan bagi mengelakkan dawai menjadi cepat panas apabila arus elektrik mengalir melaluinya. Perbandingan antara bahan bukan konduktor, semikonduktor, konduktor dan superkonduktor. Bahan bukan konduktor ialah bahan yang tidak mengkondusikan elektrik dan penebat yang baik. Ia juga mempunyai nilai kerintangan yang paling tinggi, seperti contoh plastik dan kayu. Antara contoh pengaplikasian bahan bukan konduktor ialah penutup plastik kotak fuse. Yang kedua ialah bahan semikonduktor. Bahan semikonduktor ialah bahan yang mengkondusikan elektrik lebih baik daripada penebat tetapi tidak sebaik konduktor. Ia juga mempunyai nilai kerintangan antara bukan konduktor dengan konduktor, seperti contoh silikon dan germanium. Antara aplikasinya ialah chip silikon. Yang ketiga ialah konduktor. Konduktor ialah bahan yang dapat mengkondusikan elektrik. Ia juga mempunyai nilai kerintangan yang rendah. Contoh, besi dan karbon yang diaplikasikan dalam lingkaran mikron sebagai elemen pemanas. Yang terakhir, superkonduktor. Superkonduktor ialah bahan yang dapat mengkondusikan elektrik tanpa mengalami sebarang rintangan.
Ia juga mempunyai nilai kerintangan 0 ohm meter pada suhu genting. Seperti contoh, kalsium apabila berada pada atau di bawah suhu 1.5 Kelvin yang diaplikasikan dalam lingkaran superkonduktor dalam MRI.